Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita dalam rancangan Temu Bual Minda. Okey, jadi hari ini kita bawakan panel-panel kita yang cukup berpengalaman dan sangat aktif dalam bidang kepentingan fleksibiliti dalam Islam. Jadi pertama sekali saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Siti Amira binti Tumadi, bergerak sebagai moderator anda pada hari ini. Jadi saya akan perkenalkan para panel pada hari ini. Okay, jadi kita ada iaitu Nurul Natasha. Saudari Natasha, sihat? Alhamdulillah sihat, terima kasih moderator. Okey, kita bergerak kepada panel seterusnya. Kita ada panelis kita yang kedua iaitu Saudari Siti Nurliana Hayani. Saudari sihat? Sihat. Sihat, okey. Boleh nampak panel-panel kita hari ni ceria, tak sabar nak mengungkapkan pendapat-pendapat. Okey, seterusnya kita ada panelis kita yang ketiga iaitu Muhammad Anif. Saudara sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okay, sabar dulu saudara Alif. Sabar juga. Ingat. Okey. Dengar macam Alif, sorry. Panelis kita yang keempat iaitu Saudari Nurul Fazilah. Ada ke Saudari Nurul Fazilah? Okay, mungkin line connection dia tak berapa okey, tapi dia akan munculkan diri dia sebentar lagi mengemukakan pendapatnya, okey. Okay, jadi seterusnya kita ada panelis kita yang kelima iaitu Saudara Muhammad Alif Syazwan. Saudara sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Okay, seterusnya panelis kita yang terakhir iaitu Saudari Afiqah. Saudari Afiqah sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Berkenalan sudah, maka kita terus ke sesi forum kita pada malam ini. Okey, forum kita pada malam bertajuk kepentingan ciri fleksibel dalam Islam. Jadi panel-panel ini dijemput untuk membincangkan tentang kepentingan ciri fleksibel dalam Islam. Okey, dan forum ini dijalankan sebanyak 2 pusingan. Jadi pada pusingan yang pertama, saya menjemput Saudari Nurul Natasha untuk menjawabkan soalan iaitu apakah yang dimaksudkan yang fleksibel dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih saudari moderator. Jadi saya akan berkongsi sedikit mengenai tajuk kita pada hari ini iaitu kepentingan ciri fleksibel dalam Islam. Okey, baiklah. Seperti yang kita semua sedia maklum, Islam itu merupakan agama yang mudah. Syariat Islam yang bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan agama yang diiktiraf sebagai agama yang diredainya. Oleh itu, syariat Islam ini bersifat universal, komprehensif dan praktikal yang mana di dalamnya terangkum hubungan secara hablum minallah dan hablum minannas. Islam hidup, berkembang dan berjalan seiringan dengan situasi dan kehendak semasa. Dengan sifat muronahnya yang membawa maksud boleh dibentur atau boleh disesuaikan. Maka Islam mampu menghadapi arus perubahan zaman tanpa sedikit pun menghakis keaslian dan kemurniannya. Yang saya boleh kongsikan terdapat banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan sifat muronah Islam. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dipetik dari maksud sebahagian ayat 78 surah Al-Hajj iaitu dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Selain itu, junjungan besar Islam Nabi Muhammad SAW juga ada menyebutkan dalam hadis yang beri isyarat bahawa Islam adalah agama yang fleksibel. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu. Katanya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk melaksanakan salah satu perintahnya yang bermaksud, sampaikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakutkan, permudahkanlah dan jangan memayahkan. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Bukhari Muslim.
Natijahnya, saya ringkaskan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis sebentar tadi, kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama, iaitu ingin memperlihatkan bahawa agama Islam sebenarnya adalah agama yang bersifat fleksibel. Jadi itu saja sedikit pengalaman mengenai ciri fleksibel dalam Islam. Saya kembalikan forum ini pada saudari Amira. Terima kasih. Terima kasih saudari Natasha. Perkongsian yang sangat menarik dan sangat lengkap. Saya sangat suka dengan tadi satu ayat Islam ni bersifat universal, komprehensif dan praktikal. Okey, cukup saja untuk pengenalan fleksibel dalam Islam. Maka kita terus kepada panelis yang kedua dengan soalan yang berbunyi, apakah kepentingan fleksibel dalam Islam dalam konteks berpakaian? Silakan saudari Nurliana Hayani. Yalah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Nur Amira sebagai moderator kita pada hari ini yang cantik dan juga peramah. Dan tak dilupakan juga yang dihormati barisan panel-panel kita yang ada dekat sini. Okey, ingin saya mengupas isu kepentingan ciri fleksibel dalam Islam. Saya ambil contoh dari segi kewajipan menutup aurat. Seperti yang kita sedia maklum, yang kewajipan menutup aurat ni telah diajar sejak kita dari kecil lagi. Jadi apabila berkaitan dengan isu aurat, maka ia berkaitanlah dengan. Jadi dalam konteks fleksibel dalam berpakaian ni, berfashion tapi beroleh pahala. Tak begitu. Okey, dalam sesebuah syarikat atau organisasi, terdapat etika protokol yang melambangkan identiti seseorang yang terikat dengan syarikat tersebut. Bahkan, fashion dan keterampilan tersebut mencerminkan imej syarikat yang maju dan terkehadapan dalam melaksanakan misi dan visinya. Begitu juga dengan pemakaian dalam Islam. Islam tidak menghalang secara mutlak fashion dan berketerampilan kerana sendiri yang menggalakkan umat yang terhormat. Maka bagi etika dan garis panduan dalam pemakaian cara Islam adalah yang pertama, menjaga keamanan diri dan kehormatan diri daripada berlaku diri. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada mereka kerana pakaian adalah salah satu cara menjaga diri daripada bencana, bahaya dan juga sakit. Dan yang ketiga adalah membawa imej yang baik dan elakkan jati diri seorang Muslim dan Muslimah. Justru etika dan garis panduan tersebut yang ditekankan ialah menutup tubuh badan yang menjadi aurat yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi saya sertakan sekali dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka. Surah An-Nur ayat 31. Jadi saya nak ringkaskan ada 3 poin, iaitu yang pertama ialah Islam berpakaian selagi tidak melanggar batasan syarak. Yang kedua, melalui cara pemakaian juga, Islam sendiri yang menggalakkan umatnya untuk menampilkan apa yang terbaik bagi menzahirkan imej pribadi yang baik. Dan yang terakhir adalah pemakaian yang menggambarkan ketakwaan ialah pemakaian yang mengikut cara Islam, iaitu dengan menutupi aurat supaya tidak mengundang fitnah dan mampu menjaga tubuh badan daripada sebarang kebinasaan. Jadi itu saja yang dapat saya kupaskan pada isu ini. Jadi berbalik semula kepada moderator kita iaitu Cik Amira. Terima kasih. Terima kasih saudari Nurliana Hayani atas perkongsian yang sangat menarik. Apa yang saya dapat simpulkan, satu poin yang sangat penting sebenarnya kepentingan ciri fleksibel dalam Islam ni adalah Islam ni dia menggalakkan kita supaya bersederhana dan mensyukuri segala nikmat dalam berpakaian selagi kita tak melanggar syarat-syarat dalam Islam. Okey, maka kita terus ke panelis yang ketiga dalam pusingan yang pertama. Apakah kepentingan fleksibel dalam Islam dalam keadaan
Silakan saudara Muhammad Hanif. Okey, soalan sangat menarik. Okey, sebagaimana yang kita tahu, Islam melarang penganut babi, daging anjing, darah dan bangkai. Darurat meneruskan kelangsungan hidup. Sebagai contoh, saya terkandas di sebuah pulau yang terpencil dan di sana hanya terdapat babi hutan. So, sekiranya saya tidak makan, sudah tentulah saya akan kebuluran dan saya akan meninggal dunia lah. Oleh sebab darurat, saya diharuskan untuk makan daging babi tersebut. Namun sekiranya saya jumpa makanan halal yang lain atas pulau tersebut, hukumnya akan bertukar kepada haram balik. Dalam situasi yang lain, Islam juga membenarkan kita mencuri ketika darurat. Sebagai contoh, kita ambil situasi yang berlaku ketika banjir baru-baru ini. Penduduk tempatan terpaksa mencuri bekalan makanan kerana telah pun terkandas di kawasan banjir tersebut. Namun begitu, kita tidak boleh mengambil kesempatan dengan mencuri barang-barang yang seperti barang elektronik dan sebagainya lah. Hanya barang yang untuk meneruskan kelangsungan hidup. So begitulah kepentingan fleksibel Islam ketika menghadapi darurat. Kita sepatutnya bersyukur bahawa agama Islam bersifat murunah, iaitu fleksibel. Saya sertakan firman Allah, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan kerana menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 173. Itu saja yang dapat saya kupaskan pada hari ini, dan kita balik kepada moderator kita. Terima kasih saudara Hanif atas penyampaian yang sangat jelas. Jadi nampak tak sebenarnya Islam tu sangat fleksibel dan mudah. Dalam keadaan darurat sekalipun, banyak perkara-perkara yang masih boleh dilonggarkan. Okey, Islam itu mudah. Maka kita beralih ke pusingan yang kedua kepada panelis kita yang keempat. Tadi dah sebut Islam tu fleksibel, Islam tu mudah. Jadi soalannya berbunyi, uraikan bagaimana kepentingan fleksibel dalam Islam dapat membuktikan Islam ini adalah sebuah agama yang mudah. Okey, silakan Saudari Nurul Fazilah. Baiklah, saya akan menjawab soalan daripada saudari moderator. Terima kasih atas soalan tersebut. Salah satu kepentingan ciri-ciri fleksibel dalam Islam adalah untuk menunjukkan bahawa Islam itu adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah dan tidak bertujuan untuk menyusahkan manusia. Saya akan kongsikan beberapa firman Allah, iaitu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu satu kesempitan. Surah Al-Hajj ayat 78. Dan Allah juga ada berfirman, Allah menghendaki bagi kamu kemudahan dan dia tidak menghendaki bagi kamu kesulitan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Dari firman-firman Allah yang saya kongsikan tadi, memang membuktikan Islam ini adalah agama yang memudahkan. Termasuklah ciri-ciri fleksibel yang diberikan kepada umat manusia untuk melakukan kehidupan seharian. Terdapat banyak ciri-ciri fleksibel dalam Islam, antaranya rukhsah solat untuk orang yang musafir, dibenarkan untuk tinggal puasa untuk orang yang sakit atau berkemampuan tapi perlu diganti, dan banyak lagi seperti yang disebutkan oleh saudara Hanif tadi. Rasulullah SAW juga ada bersabda berkaitan topik ciri fleksibel yang berkaitan dengan Islam itu mudah, yang bermaksud permudahkanlah dan janganlah kamu mempersulitkan, berikanlah berita gembira dan jangan menyebabkan orang lari. Riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut, dapat dirumuskan bahawa Islam meletakkan pelbagai sistem bagi menjamin kemudahan manusia dalam mengamalkannya. Salah satu dari elemen kemudahan itu ialah wujudnya rukhsah yang berdasarkan firman Allah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya bersama satu kesulitan terdapat kemudahan. Surah Asy-Syah ayat 5.
Ciri-ciri fleksibel dalam Islam ini membawa imej Islam yang baik, iaitu Islam itu adalah agama yang mudah, di mana perkara ini sangat akan mendekatkan ramai lagi orang dengan agama Islam. Tambahan lagi, untuk orang yang masih berjinak-jinak dalam melakukan ibadah dan mempraktikkan cara kehidupan Islam dalam seharian. Perkara ini bukan sahaja dapat mendekatkan orang Islam itu sendiri, mungkin dapat menarik orang bukan Islam juga melalui keindahan Islam itu sendiri. Jadi kesimpulan kecil daripada saya, berdasarkan firman-firman Allah yang dikongsi sebentar tadi dan juga sabda Rasulullah, sudah cukup memadai untuk meyakinkan seseorang Muslim itu bahawa ciri-ciri fleksibel dalam Islam ini memang membuktikan Islam itu adalah agama yang mudah. Itu saja yang dapat saya huraikan. Kembali kepada saudari moderator. Okey, terima kasih saudari Nurul Fazila atas perkongsian yang sangat membuktikan agama Islam ni agama yang mudah dengan pelbagai firman. Banyak dah cukup dah yang buat kita percaya bahawa Islam itu agama yang mudah. Okay? Jadi apa yang saya boleh simpulkan, saya suka satu tekan daripada saudari tadi yang mengatakan adalah Islam meletakkan pelbagai sistem bagi menjamin kemudahan manusia dalam mengamalkan segala ibadah dalam Islam. Okay, jadi itu yang boleh saya simpulkan daripada saudari Fazila tadi ya. Okey, maka kita bergerak kepada kemis yang kelima dengan soalan yang berbunyi, terangkan sedikit ciri fleksibel dalam Islam serta kepentingan-kepentingannya. Silakan saudara Muhammad Ali. Terima kasih moderator. Sebelum tu Assalamualaikum diucapkan kepada moderator dan pendengar lain. Okey, untuk ciri fleksibel dalam Islam, dalam pembahasan fiqh Islam khususnya banyak ditemukan sifat fleksibel Islam. Misalnya seseorang yang menjaga solat dimestikan berdiri tegak kerana ia merupakan rukun. Namun bagi yang tidak mampu berdiri kerana sakit atau sebagainya, maka dibolehkan untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. So sebagai contoh, macam kalau kita tak dapat solat dengan keadaan yang berdiri, contoh kalau kaki kita tergelak ataupun sakit, kita boleh solat dalam keadaan duduk lah. Dan bagi yang bermusafir pula, dibolehkan untuk iaitu menghimpun solatnya, sementara bagi orang yang berpuasa pula dibolehkan untuk berbuka. Dan bagi yang baru memeluk Islam, dibolehkan untuk membaca mana-mana ayat Al-Quran dalam solatnya dan tidak dipaksa untuk membaca sebagai bagi mereka yang membayar zakat fitrah pula dibolehkan untuk membayar dengan wang sebagai ganti beras. Dan ciri yang terakhir untuk ciri fleksibel dalam Islam, pelaksanaan hukuman. So pelaksanaan hukuman bagi penjenayah dapat ditangguhkan sekalipun ia telah dibuktikan bahawa seseorang itu didapati bersalah sama ada berdasarkan pengakuannya ataupun pembuktiannya. So penjenayah ini kita dapat ditangguhkan ataupun dapat dikurangkan hukumannya. So seperti yang kita tahu, Islam ini memang indah dari segi ciri-ciri fleksibel yang kita dapat tengok. Dan bagi kepentingan untuk ciri-ciri fleksibel ini, kesemua kelonggaran dan keringanan yang diberikan tersebut tidak sedikit pun mengurangi keaslian dan kemunikan Islam. Sebaliknya, ia menjadikan dan menyalahkan kita dan juga kita juga tidak dapat menghindari daripada hidup berdampingan dengan penganut agama lain. So untuk itu agama Islam sendiri telah memberi petunjuk bahawa kita dibolehkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dan antara firman Allah yang menyuruh ke arah itu ialah ayat 8 dan 9 surah Al-Mumtahanah yang membawa maksud Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, dan sesungguhnya Allah mengasihi
orang-orang yang berlaku adil. Dan sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada menjadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Jadi itu sahaja daripada saya untuk soalan daripada moderator bagi ciri-ciri fleksibel dan kepentingannya. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Alif atas perkongsian. Jadi berdasarkan apa yang saudara Alif sampaikan, kita boleh nampak banyak bukti yang cukup membuktikan agama Islam ini adalah satu agama yang indah dan yang mudah. Okey. Jadi kita dah dengar pendapat daripada 5 panelis kita. Daripada tadi saya nampak saudari Afika tak sabar nak kongsikan pendapat dia. Jadi berdasarkan 5 pandangan, 5 perkongsian daripada panel-panel sebentar tadi, saya tujukan soalan buat panelis terakhir kita, iaitu saudari Afika, berkenaan apakah kesimpulan yang saudari dapat daripada perkongsian daripada para panelis sebentar tadi tentang kepentingan fleksibilitas dalam Islam. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator, saudari Amira. Okey, apa yang dapat kita simpulkan daripada kelima-lima orang panel kita? Sebenarnya agama Islam itu mempunyai suatu ciri ataupun identiti, iaitu Islam sebagai agama yang fleksibel. So dalam agama Islam adanya konsep azimah iaitu tuntutan dan juga rukhsah iaitu keringanan. Contoh seperti yang tadi contoh yang diberikan oleh panel Muhammad Hanif, Allah mengharamkan beberapa makanan di dalam firman-Nya, termasuklah yang seperti yang kita tahu adalah daging khinzir. So di dalam surah Al-Maidah ayat 3 dikatakan diharam ke atas kamu bangkai, darah dan daging babi. Tetapi memberi rukhsah apabila berhadapan dengan suasana yang memudaratkan sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya yang bermaksud, dan barang siapa yang terpaksa dalam keadaan lapar dan sangat yang amat sangat tanpa kecenderungan untuk melakukan dosa, maka bolehlah ia memakan daging-daging yang dinyatakan. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Azimah adalah dalam tuntutan dilarang memakan bangkai, namun di dalam kondisi yang tertentu, dalam keadaan yang tidak ada makanan lain selain daripada daging-daging tersebut, di mana dalam keadaan darurat dibolehkan untuk kita memakan bangkai dan daging-daging yang haram. Dalam hal ini agama Islam melarang, dalam hal ini agama Islam larangan-larangan yang tertentu boleh diberikan sedikit toleransi. Halo, maafkan saya di atas kesilapan teknikal sebentar tadi, tetapi secara ringkasnya apa yang saya dapat simpulkan di sini adalah agama Islam itu agama yang mudah. Okay, namun tapi saya faham apa yang nak disampaikan oleh saudari sebentar tadi. Okey, terima kasih saudari Afika. Okey, jadi itu sahaja perkongsian pada hari ini tentang tentang kepentingan ciri fleksibel dalam Islam. Jadi ini saya terima kasih kepada para penulis kita pada hari ini untuk mengemukakan pendapat perkongsian. Jadi saya harap para penonton kita dapat sedikit ilmu yang telah akan datang. Okay. Terima kasih kepada semua yang terlibat pada malam ini. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih lagi-lagi atas kesudian para panelis yang sanggup hadir dalam forum kita pada malam ini.